Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam 'alal mab'uusi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Yang dihormati pengurusi majelis, yang dimuliakan pihak penganjur, yang menyediakan tempat, yang menyediakan semua-muanya, muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat berusrah. Dia panggil usrah ilmu. Maknanya usrah dalam bentuk perbincangan tentang ilmu di bawah perbincangan kita kepada buku nota yang saya sediakan. Tajuk dia Rahmat Allah Tidak Pernah Terhenti. Buku ini lebih kepada buku motivasi keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, di mana kita hidup sebagai seorang manusia. Ada 3 kategori manusia. Manusia ni ada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama, kumpulan yang memang ahli ibadat, yang kerja dia menjaga syariat Allah Azza wa Jalla pagi, petang, siang, malam. Namun begitu, mereka tetap hidup di bawah rahmat Allah Azza wa Jalla. Dia tak boleh bangga, tak boleh mendabik dada, kami kumpulan ahli syurga. Tidak ada. Mana tak boleh kita buat kelab ahli syurga? Tak boleh. Kalau kita kata kelab nak jadi ahli syurga, insya-Allah semua kita nak jadi ahli syurga. Tapi kalau kata ini kelab ahli syurga, macam kita confirm dah? Lah, tidak ada. Sebab perkara gaib tak ada siapa yang boleh kecuali Nabi saja sallallahu alaihi wasallam yang boleh confirmkan 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga. Bukan 10 saja, ada ramai lagi. Macam Ukasyah, sahabat-sahabat lain Nabi sebut, contohnya sahabat-sahabat yang mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, seperti sahabat yang menangis kerana suara dia kuat. Dia menangis kerana dia takut dia menjadi ahli neraka. Nabi kata tak, dia ahli syurga. Jadi ada lagi beberapa nama yang dikonfirmkan oleh Nabi SAW melalui wahyu daripada Allah. Jadi kita kata kita ni kumpulan yang baik setara mana pun, kita tak boleh confirmkan kita tu ahli syurga. Tidak. Kumpulan yang kedua, kumpulan yang memang ahli maksiat, lara, bermacam-macam hidup dia, koya sana, lara sini. Mungkin dia orang ni pada peringkat awal tak peduli, tak cari pun Tuhan, tak kenal pun Allah Azza wa Jalla. Tetapi manusia ni hidup, dia akan berubah. Sebagaimana berubahnya, sebagaimana bersilih berganti, bertukarnya malam dan siang. Karena itulah adanya perubahan. Semalam saya gurau dengan kawan, dia kata, "Oi, lama tak tengok ustaz, banyak berubah." Saya kata, bukan saya yang berubah, matahari dengan bulan ni bertukar setiap hari. Kalau matahari tak bertukar, kita ni berubah tak ubah? Kalau anda kata tak ada matahari, hari ni je ada, esok tak ada, berubah ke tidak kita? Berubah? Tak ubah. Duk comel lagu ni, tua dak dah kita. Sebab apa tak tua? Sebab tak ada hari. Kerana itu ahli syurga, yang masuk syurga tu sekitar umur 30-an, dia tak akan berubah, tak akan tua. Duduklah berapa juta tahun dalam tu, sebab dia tak ada matahari yang bertukar hari ni besok, menambah umur, tak ada. Jadi orang ni ada kalanya waktu hidup lara, tapi di akhirnya Allah Ta'ala sedarkan dia, kita kata Alhamdulillah. Tetapi mereka ini berfikir panjang. Dia kata, aku ni layak ke tidak menerima rahmat Allah Azza wa Jalla? Layakkah aku ini nak kembali semula kepada jalan Allah? Sebab syaitan mula nak sekat. Dulu syaitan dia buka lorong luar luas.
Kita boleh pergi apa yang kita nak buat, apa yang kita nak lakukan kita boleh buat. Tapi bila kita nak kembali ke jalan Allah, ketika itulah syaitan akan mari. Dia akan mari cuba nak sekat. Awak ni tak ada harapan lah. Mempunyai dosa banyak gini, mana ada Tuhan, mana nak ampun. Dia mari. Dia nak putuskan rahmat Allah daripada orang ni. Itu dia panggil kumpulan yang kedua. Kumpulan yang ketiga, kumpulan yang memang tak fikir apa-apa. Dia tak tahu apa dia. Orang Kelantan kata tak tahu apa ni, maknanya tak tahu apa-apa dia. Dia tak tahu. Hidup dia Tuhan ada ke tak ada pun dia tak tahu. Adapun kumpulan yang betul-betul kafir, itu satu tajuk lain. Sebab dia tak percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita kata rahmat Allah tidak terhenti, apa yang saya catatkan di sini, sebab kita tak boleh nak putuskan. Awak ni memang tak ada harapan dah Tuhan nak ampun awak ni. Dosamu ni terlalu berat. Tuhan mana nak? Tidak ada siapa yang boleh bercakap demikian. Maka dalam perbincangan kita ni, kalau saya baca buku ni panjang. 3 hari 3 malam tak habis lagi kita berkampung di sini. Jadi buku ni boleh baca. Yang saya nak huraikan lebih kepada menghuraikan apa yang kita nak faham daripada rahmat Allah tidak pernah terhenti. Rahmat Allah tidak pernah berhenti. Jadi ada 3 perkara yang kita akan bincangkan. Yang pertama, tentang besarnya rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hamba dia. Yang kedua, isu yang kedua, maghfiratullah, keampunan Allah Ta'ala kepada orang yang berdosa. Yang ketiga, najatul halikin, orang yang berdosa, orang yang binasa, orang yang diazab dengan sebab dosa-dosa dia juga akan selamat sekiranya dia masih lagi mempunyai ruang yang besar, iaitulah iman dia kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi sekarang kita faham bahawa kita manusia ni ada 3 kumpulan. Kumpulan yang pertama, kumpulan yang betul-betul orang yang beriman, orang yang saleh. Kumpulan yang kedua, orang yang telah berdosa tapi dia telah mendapat keinsafan untuk kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kumpulan yang ketiga, kumpulan yang tak tahu duduk mana dia beriman tapi langsung dia tak peduli, akhir sekali dia mati dengan begitu saja. Baik, kita berpindah kepada tajuk yang pertama, azimu rahmatillah. Besarnya rahmat Allah Ta'ala kepada semua makhluk. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 156, Allah kata, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat aku luas, meliputi segala sesuatu. Semua benda ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi Tuhan letak dia ni mana? Rahmat Allah Ta'ala luas. Dalam ayat yang kedua, suratul Hijri, ayat 49. Ayat 49 dalam suratul Hijri, Allah kata apa? Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabbi ibadi, beritahu kepada hamba-hambaku bahawa aku ni bersifat dengan ghafur, pengampun, dan juga bersifat dengan rahim, kasihan belas. Jadi Allah Ta'ala sifat dia mengampun dan sifat dia dengan kasihan belas kepada hamba-hamba dia. Jadi 2 sifat. Allahu Akbar. Jadi kita bila sekali kita kenal, kita kenal Allah Ta'ala sifat rahmat dan sifat pengampun. Suatu kisah ni menarik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu hari dia berjalan di Madinah. Madinah pada zaman Nabi, lorong dia bukan ada macam jalan-jalan luas-luas, lorong di antara celah-celah rumah sempit. Tiba-tiba dia jumpa seorang kanak-kanak bermain. Sahabat. Bila kanak dia main, tengok orang ramai tak berjalan, mak dia pergi ambil anak dia. Macam kita lah, tengok anak dia main, kita pergi pegang. Waktu orang ramai. Takut dipijak oleh orang ke, kena langgar ke. Dia berlari pergi pada anak dia. Dia kata, ibni, wahai anakku, sayangku. Ambil. Sahabat-sahabat yang tengok keadaan ibu ni sayang kepada anak dia, Nabi pun tanya. Qalu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, orang macam ni,
ibu yang sayang kepada anak ni, adakah dia akan campur anak dia dalam api? Nabi SAW, Nabi kata tak mungkin. Orang yang duk campur anak yang kita jumpa di tepi-tepi jalan, jumpa di dalam tong sampah, jumpa dekat tangga masjid tu, itu ibu yang tak nak anak. Ataupun bukan ibu yang lahir daripada perkahwinan, campur anak sana sini. Hak ni ibu yang penyayang, ibu yang menyayangi anak dia sendiri, macam ibu kita sekarang. Bila sahabat tanya, Nabi pun kata, faqala lahumun nabi sallallahu, Nabi kita bersabda, la wala yulqillahu habibahu finnar, demikianlah Allah Taala tidak akan campur orang yang dikasihinya ke dalam neraka. Hadis ini membuat bandingan, analogi kepada kita bagaimana rahmatnya Allah Taala kepada hamba-hamba dia, sebagaimana seorang ibu yang menyayangi anak dia, takut dilanggar, takut dipijak, begitu kasih sayang. Satu lagi cerita, hadis ini dalam Rawahul Baihaqi. Satu lagi kisah daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar cerita, dia kata, orang bawa kepada, maaf, satu cerita. Ada cerita lagi. Seorang perempuan yang ditawan. Tawanan perempuan. Anak dia duduk dalam kumpulan lain, mak dia dalam kumpulan lain. Bila dia tengok anak dia, mak dia pun pergi ambil. Pergi dakap. Peluk anak dia. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada sahabat, para sahabat. Tadi sahabat tanya, ni Nabi tanya. Apakah kamu rasa ibu ni akan campur anak dia ke dalam api? Kata di para sahabat, tak mungkin Rasulullah. Nak campur ke dalam tahap sampah pun tak mau apa dalam api. Maka Nabi SAW beritahu, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Nabi kata Allah Ta'ala lebih rahmat kepada hamba dia lebih daripada ibu ni dengan anak. Hadis ni rawahu Muslim. Jadi dua kisah manusia. Kisah yang ketiga, kita tengok kepada hayawan. Yang menarik cerita ni. Cerita semua adalah hadis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah Taala ada 100 rahmat. Allah Taala turun satu rahmat ya kepada makhluk ini. Untuk jinnya, untuk diguna oleh manusia, untuk diguna oleh hayawan yang besar, hayawan yang kecil-kecil, semuanya duduk di bawah rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka daripada rahmat inilah, satu rahmat itulah kita tengok hayawan jaga anak dia. Kucing jaga anak. Benda-benda lain pun dia jaga anak dia, tak boleh kacau. Kalau kita ada setengah-setengah hayawan yang rusak fitrah tu, itu yang makan anak sendiri, itu cerita lain. Dan ada seekor burung, seorang sahabat ni dia ambil burung. Dia ambil anak burung. Dia letak atas riba dia. Main-main anak burung. Macam budak-budak kita ada main. Ibu burung, bila dia tengok anak dia diambil oleh orang ni, ibu dia terbang, mari duduk atas riba orang yang pegang burung tadi. Maka ketika itu, kata Nabi SAW, ajaban lihadat ta'ir. Nabi kata, peliklah burung ni. Pelik. Dia sanggup mari nyerah diri dia kepada orang yang pegang anak dia. Sebab apa? Sebab dia kasihan kepada anak dia sendiri. Dia sayang kepada anak dia. Dia sanggup pergi, mari serah diri dia supaya boleh hidup sekali dengan anak dia. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, para jemaah sekalian, itulah di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut kepada kita tentang rahmat Allah Taala sangat besar. Dan kenapa kita sangat memerlukan kepada rahmat Allah Azza wa Jalla? Kenapa kita perlu kepada rahmat Allah? Tukar ambil tu. Ni.
Bunyi dah. Hello? Bunyi dah? Tak bunyi tak apa, kita suara kuat. Boleh lah. Baik, sekarang kita tengok keperluan kita kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Tadi kita kenal Allah Ta'ala begitu luas rahmat dia. Dan sekarang ni kita nak tengok pula keperluan kita kepada rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita bersabda, tidak ada seorang pun di kalangan hamba aku ni yang boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Tidak ada seorang pun boleh masuk syurga dengan sebab semata-mata amalan dia. Bila Nabi sebut macam ni, sahabat terkejut. Tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan sendiri. Qala na'am. Sahabat pun tanya, wala anta ya Rasulullah. Tuan sendiri macam mana? Tak boleh masuk syurga juga dengan sebab amalan. Nabi kata, wala ana. Termasuk saya sendiri. Aku sendiri pun tak boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu, kecuali dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla, maka orang ni saja yang boleh masuk syurga dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, banyak kita dengar hadis-hadis tentang ni. Tentu timbul soalan. Kenapa Nabi kata tak boleh masuk amalan dengan semata-mata amal, tak masuk syurga dengan semata amalan? Tapi kita baca banyak dalam hadis, contohnya dalam Perisai Muslim ni. Dalam kitab Perisai Muslim ni, siapa dia baca ni dapat ni. Dalam hadis tentang kelebihan-kelebihan yang tertentu, dalam buku ni pun banyak juga ni. Dalam buku ni, tengok dalam bab kelebihan solat. Kita akan jumpa banyak amalan-amalan yang berpahala, boleh masuk syurga. Contohnya selalu saya kempen, iaitu solat sunat 12 rakaat. Nah, solat sunat 12 rakaat satu hari satu malam. Kita namakan projek apa tu? Projek Mega nama dia. Rumah dalam syurga. Iyalah, hadis tu dapat rumah dalam syurga. Tapi nama projek tu yang selalu dibawa oleh Abu Anas. Kita kena dengar juga projek besar-besar ni, ada main mega sale dekat supermarket ya. Yang ni mega sale yang diberi oleh Nabi SAW. Dia kata apa? Siapa dijaga 12 rakaat satu hari satu malam boleh masuk, boleh satu mahliga dalam syurga. Tiba-tiba Nabi kata tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Jadi kita nak faham macam mana tu. Siapa dia boleh bagi tu, kita beri hadiah. Banyak buku ni. Boleh jawab? Nak pergi ke rahmat Allah Ta'ala, tapi nak tahu tadi, ya, kasih sayang Allah, rahmat Allah Ta'ala. Jawapan yang sama, markah pun sama juga. Kita nak, ya, maknanya sebab syurga ni dengan 12 rakaat yang kita solat, kalau tukang rumah ni boleh. Kita solat 12 rakaat, lepas tu kita ambil banglo kita ni untuk dengan harga 12 rakaat, boleh? Sebab apa tak boleh? Mahal uang lagi. Mahal uang lagi. Baik. Betul lah tu tak? Tapi syurga macam mana? Penyakut baju di syurga tak sama dengan dunia ni. Macam mana kita nak tukar dengan 12 rakaat? Yang itu kita nak faham. Kenapa? Macam mana kita nak tukar dengan 12 rakaat? Cuma dengan 12 rakaat kita dapat banglo dalam syurga. Jangan, kita semua ni tuan-tuan dan puan, jangan bayangkan banglo dalam syurga macam rumah kita sekarang. Tak ada. Tak nak bayang. Walaupun nampak banglo, sama banglo. Makan sama makan. Tak? Pisah sama pisah, tapi tak sama. Maka di sini kita kena faham bahawa yang kita boleh masuk syurga itu bukan bayaran kepada amalan kita tadi menjadi bayaran, tapi amalan itu tiket. Dalam bahasa kita sekarang, kita nak pergi travel, dia ada visa. Ada? Ada visa. Visa nak masuk satu negara, ada visa. Tak kira lah ambil visa, cok pasport ke macam mana. Maknanya kita nak masuk dalam syurga kena ada visa. Visa kita itulah yang dikirakan amalan yang baik yang kita buat. Itu hanya visa, bukan beli negara tu. Faham dah? Kalau boleh jawab faham tu kemah lah tu dah. Wah, jelas ke tidak? Siapa dia boleh jawab? Silakan.
Tak boleh jawab. Apa bezanya? Kenapa kita tak boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan? Ni nak jawab ni. Buku ni belum khatam lagi, dia kata baru baca nak dia jawab. Boleh jawab situ? Jumpa dah. Alhamdulillah. Jawablah. Ya? Soalan dia. Hadis Nabi kata, kita tak boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan. Sehingga sahabat terkejut, dia kata, wala anta ya Rasulullah. Rasulullah dia tak boleh masuk syurga dengan mata amalan. Nabi kata, wala ana. Walaupun aku. Tapi kita masuk syurga dengan limpah kurnia, dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Itu hadis. Soalan sayanya, kenapa kita ni tak boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan? Itu soalan. Payah tu Ustaz jawab sendiri tak? Tadi kata rahmat Allah, ni redha Allah lagi. Jawab. Asal kau boleh jawab, kita jawab. Hari ni tak ada masalah. Kalau tak betul, kita betul. Kalau betul dah, Alhamdulillah. Itu tanda kita dah belajar. Maknanya, syurga Allah Ta'ala buat tu terlalu yang besar. Tidak sepadan dengan amalan yang kita buat tu kecil. Tapi diberi balasan yang besar. Dalam hadis Nabi kata, aku tengok seorang laki-laki duduk berjalan dalam syurga dengan sebab dia buang sampah di tengah jalan. Kerja buang sampah tengah jalan ni, kadang-kadang kita pun tak nak ambil sampah. Kalau ada sampah, kita panggil orang pula. Panggil budak orang yang kerja majlis berbandaran. Kau ambil sampah ni. Kenapa kita tak ambil? Ambil sampah letak terus. Sedangkan kalau kita ambil, boleh pahala ke tidak? Sehingga Nabi kata, aku tengok seorang laki-laki masuk syurga dengan sebab dia buang sampah di tengah jalan. Tak akallah buang sampah siapa bayar harga syurga. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kita bukan masuk semata-mata dengan amalan, tapi kita masuk dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Itunya poin kitanya, kita nak beri faham bahawa kita masuk syurga dengan rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW menceritakan kepada kita bahawa ada orang atas dunia ni banyak melakukan perkara yang tidak baik, tetapi Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan dia untuk berpatah balik. Mana kita taubat, kita tinggalkan dosa-dosa yang lalu. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada Abdullah bin Umar, Nabi kita bersabda, Inna Allaha yadunil mu'min. Pada hari kiamat esok Allah Ta'ala tengok kepada hamba dia dan Allah sembunyikan kesalahan dia. Kemudian Tuhan tanya dia. Dia bagi buku rekod. Setiap orang ada buku rekod. Setiap kita ni ada buku rekod, sama ada kita tulis ke tak tulis. Ada setengah orang dia tulis kan, ada buku diary. Tulis. Sekarang ni orang tak main diary-diary dah. Mana tempat dia pergi kita tahu belaka. Dia catat kat mana? Ada belaka lah. Instagramnya, Facebooknya. Semua orang tahu. Tapi kita di akhirat esok, kita ada malaikat nama dia Raqibun Atid. Raqib berarti ini satu malaikat, satu jawatan. Dia bukan dua, bukan kata satu nama Raqib, satu lagi nama Atid. Tak. One. Satu malaikat. Nama jawatan dia Raqibun Atid. Macam jaga depan rumah kita tu. Pengawal security. Berapa orang? Seorang ya. Pengawal security. Raqib maknanya pengawal. Atid yang dekat dengan kita. Itu mana Raqib, pengawal yang dekat dengan kita. Jadi Raqibun Atid, dia ni akan tulis apa yang kita buat. Kita tak payah tulis. Kerana itu tadi ada orang tanya, dia kata kalau kita buat sedekah-sedekah ni boleh tak kita maklumkan orang ini sedekah saya. Kita kata tak payahlah, awak niat je. Itu kerja malaikat mencatat. Untuk siapa, pahala nak pergi ke siapa. Kita tak payah tulis. Kita kalau nak bagi hadiah orang besar-besar, tulis dekat kotak. Dengan tulus ikhlas. Nasib baik tak tulis lillahi ta'ala. Tak, hadiah saya sempena hari jadi awak, sempena hari perkahwinan, sempena naik rumah baru. Perlukah kita tulis lillahi ta'ala? Perlu tulis ikhlas. Kita tak tahu ikhlas itu dalam hati. Cuma Allah Ta'ala dedahkan rahsia itu kepada malaikat. Malaikat tahu. Jadi masuk alam malaikat ni payahlah kita nak keluar payah sikit. Orang akan tanya pula, Ustaz, salah saya berzikir dalam hati malaikat, boleh tulis ke tidak? Macam nak buat? Kan dalam hadis Nabi kata, man hamma bihasanatin. Siapa dia berfikir nak buat benda baik. Hamma tu maknanya dia berfikir, dia berniat nak buat benda baik. Aku esok insya-Allah nak pergi tolong orang miskin.
Tolong orang susah. Ada orang banjir sebelah kita tolong. Ada siapa sajalah. Nah, nak pergi tolong sana, tolong sini. Buat benda baik. Maka malaikat sudah pun tulis pahala. Dia tak cakap pun, dia tak tulis pun dalam. Tapi dia kata hamma, maknanya dia sudah ada berfikir nak buat benda baik. Dia tak buat. Kalau dia buat sungguh, digandakan pahala 10 kali. Kalau tak buat, dapat 1 pahala. Sebab tu biar timbul soalan perbahasan, malaikat tahu tak kalau kita niat. Ya, kalau macam mana malaikat nak tulis pahala kalau tak tahu? Baik, sekarang ni ada soalan ramai di kalangan ibu-ibu ni muslimat, dia tanya, dia nak berzikir dengan hati, boleh ke tak boleh? Dia zikir subhanallah. Dalam hati tak bunyi. Boleh ke tak boleh? Boleh pahala ke tidak? Payahlah nak jawab hari ni. Payah. Sebab kita beri soalan, dia tak jawab. Kita tanya, dia tak jawab juga. Jadi masalah. Dua-dua jadi masalah dah. Patutnya bila ada soalan, tanya. Jawab dia, kita kena faham. Kita kena beza di antara zikir dengan fikir. Zikir dengan mulut. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allah. Itu zikir. Dengan hati orang panggil berfikir. Kenapa tu? Zikir. Itu termasuk dalam fikir. Kalau zikir, dia kena zikir dengan lidah. Tapi kalau kita zikir dengan hati saja, hati ingat kepada Allah, boleh. Tetapi yang afdalnya mesti serentak. Dua-dua, zikir dengan mulut, hati pun ikut serentak. Yang banyak hari ni mulut zikir, hati tidak. Tak tahannya bahasa jenis zikir pagi. Dia istiqamah baca zikir pagi ni. Tak boleh berhenti. Tangan tu kok tasbih, zikir mulut, hati baca. Tapi, tangan duduk jawab WhatsApp. Kita kata macam mana dia macam. Maknanya ada 3 dimensi dah. Mulut ke subhanallah, mata tengok WhatsApp, tangan duduk tanya, duduk forward sana sini. Macam mana kita zikir lagu tu? Tak. Jadi kita letak Allah SWT dia tahu segala perkara yang ada. Jadi pada hari kiamat esok, orang yang telah melakukan perkara yang tidak baik, kemudian Allah izinkan dia untuk bertaubat, dia kembali kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, sembunyikan rahsia aku. Aku tak nak lagi mengulangi perkara ini. Di akhirat esok, semua buku rekod akan diberi. Kemudian, bila dia baca, dia tanya, ini awak buat tak ni? Buat. Yang ni? Buat. Semua dia akan mengaku. Mana-mana kita tak mengaku. Rekod berjalan. Kalau sesuai, kita kata CCTV. CCTV yang kita pasang ni pun kita percaya dah. Kadang-kadang pakai CCTV yang tak jelas, tak jadi apa juga. Tak ada nak kesan. Tapi CCTV malaikat sangat cerah. Dalam gelap ke dalam cerah, dia boleh scan. Tuhan kata, mau buat ni? Buat. Yang ni? Buat. Kamu pergi. Semua yang kita buat, kita terpaksa mengaku, Ya Rabbi, semua tu aku buat. Kemudian Allah tanya dia, adakah Raqibun Atid, katabat, penulis rekod ini zalim, dia tulis apa yang kau tak buat? Tak ada, Ya Rabbi. Semua yang ditulis, betul. Ketika itulah, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala berfirman kepada hamba dia yang telah bertobat. Tuhan kata, satartuha alaika fid dunya. Di atas dunia dulu aku sembunyikan rahsia awak. Orang tak tahu pun. Awak tak kena ditangkap pun oleh penguat kuasa agama. Pencegah maksiat tak tangkap pun awak. Jabat agama tak tangkap pun awak ni. Walaupun awak buat benda-benda yang pelik. Dan awak telah pun bertaubat, telah beristighfar, telah minta ampun. Sebagaimana aku sembunyikan dosa kamu atas dunia, satartuha alaika fid dunya, aku sembunyikan dosa kamu di fil akhirat, pada hari ini disembunyikan dosa. Maka itulah yang dikatakan fayu'ta kitabu hasanati. Kata Nabi SAW, pada ketika itu Allah Ta'ala beri rekod amal kebajikan. Amal itu yang akan ditimbang di atas mizan timbangan amal. Kita kata alhamdulillah. Wa amal kafir wal munafik, itu cerita lain. Hadis ini dalam Al-Bukhari. Maka bila kita sebut tentang rahmat Allah Ta'ala, kita kena bincang tentang 2 perkara. Dalam perjalanan hidup kita ni mesti ada 2 perkara. Yang pertama dia panggil al-khawf. Tulis istilah ni. Al-khawf, K-H-U-F. Khawf. K-H-A-U-F. Khawf. Bahasa Arab, kha-wa-fa. Kha-wa-fa. Nanti Ustaz Reza kena buat daurah bahasa Arab ni. Biarnya mengajar Arab pula ni. Khawf, makna takut. Satu lagi yang kita wajib, dia panggil ar-raja. Apa makna ar-raja? Mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Kita tak boleh
duduk sebelah pihak. Kalau terlalu takut, orang ni akan jadi was-was, akan jadi stres, dan mungkin dia akan jadi gila. Terlalu takut. Bahawa banyak orang yang kita tengok, dia panggil terlalu berfikir sangat sampai dia jadi depression, tekanan jiwa, yang akhir sekali tak tahu duduk mana. Lah. Dan jangan juga terlalu mengharapkan. Ada orang terlalu mengharapkan rahmat Allah Ta'ala luas, rahmat Allah Ta'ala luas. Lah. Kita kata betul lah rahmat Allah Ta'ala luas. Tapi kita kena ingat, dua ayat yang mesti dibaca. Allah kata rahmati wasi'at, luas rahmat aku. Innama anal ghafurur rahim. Ayat tadi, aku ni maha pengampun. Tapi kita kena baca serentak dengan itu. Ayat kata, inna azabi. Sesungguhnya azab aku la syadid, juga dahsyat. Maknanya dua-dua ni kita kena baca. Kalau kita mengharap saja, oh tak apa. Kenapa awak tak solat? Allah Ta'ala maha rahmat. Oh, sedap dia. Sekali saya tegur budak Arab, dia duduk main. Orang duduk solat, dia duduk main. Syekh, wala salli, kata. Dia solat. Dia kata dia baca ayat Quran, Inna Allah ghafurur rahim. Kata sedap dia. Dia kata Allah Ta'ala maha pengampun. Kata kita pun balas balik. Kata, Allah kata, qala Allah Ta'ala inna azabi la syadid. Azab aku sangat dahsyat. Kata roh salli, kata semaya. Dia pun sengih suka. Empan dah jawab dia. Jadi maknanya ada orang terlalu mengharapkan. Rahmat Allah Ta'ala luas. Semua benda, rahmat Allah Ta'ala luas. Semaya, luas rahmat. Tak solat pun tak apa. Maka orang ini dia akan jadi golongan liberal. Golongan-golongan yang menganggap remeh kepada agama sebab dia kata tak apa. Tambah-tambah zaman kita hari ni pula diviralkan. Ramai orang-orang yang mati dari kalangan orang yang bukan asalnya baik. Oh dia ni walaupun dia dulu gini-gini dah, macam-macam lah. Ahli tu ahli ni, selebriti-selebriti. Tapi bila nak mati, mati di Mekah. Mati tengah baca Quran. Mati tengah bagi derma ke anak yatim. Yang menyebabkan kita pun rasa tak ada apa-apa. Kalau aku buat maksiat pun, kalau dah mati macam ni, surga juga. Tapi masalahnya, kita tahu ke kita nak mati macam mana? Kita boleh tahu, kita nak mati macam mana? Cara kematian. Tidak tahu. Bila tidak tahulah Nabi SAW ajar kepada kita supaya sentiasa berdoa, ya muqallibal qulub. Ingat. Sabit qalbi ala din. Itu doa yang kita baca. Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, tetapkan hati aku di atas jalan keridai. Jadi oleh kerana kita tidak tahu kita nak mati macam mana, kalau kita confirm kita boleh mati husnul khatimah, senanglah hidup. Ini kita tahu. Yang kita naknya mati dengan husnul khatimah, insya-Allah. Cerita lain pula daripada Abdurrahman bin Jubair. Dia kata ada seorang ini datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaikhun kabirun harimun. Tiga sifat dia. Orang tua, syekh tu tua dah, kabir. Tua sungguh lah. Hari makna tua, nak kata apa, tua-tua begitulah. Tua sungguh hati. Bulu kening dia pun dah jatuh dah. Orang panggil macam berkedut dah dia tu. Berjalan dengan tongkat. Sampai depan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, ceritakan kepada saya seorang laki-laki yang banyak dosa. Dia ni berdosa, segala jenis dosa dia buat belaka. La yatruku dajatan wala hajatan illa. Maknanya segala jenis maksiat tu dia buat. Dia kata kalau aku bagi dosa, kalau kita bagi dosa dia ni kepada penduduk bumi ni luas, semua kena dosa belaka. Dia tanya, alahu min taubatin? Boleh, ada ke peluang untuk dia bertaubat? Ini soalan ni. Ada ke peluang untuk dia bertaubat? Qala sallallahu alaihi wasallam, hal aslam? Masuk Islam dah. Dia pun mengucap, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Mana Islam dah tu, dah mengucap. Qala taf'alul khairat. Nabi kata, lepas pada ni, membuatlah benda-benda yang baik. Maknanya ikut arahan, solatnya jangan tinggal, puasa jangan tinggal. Wa tatruk al-munkarat as-sayyi'at. Kamu tinggalkanlah segala kejahatan yang kamu buat dulu. Taubat kepada Allah Ta'ala. Maka kata Nabi SAW, dengan sebab itu, Allah Ta'ala akan tukarkan semua keburukan-keburukan itu jadi baik. Maknanya kita tinggal yang lepas pada ni, dalam hidup kita ni, kita akan buat yang baik. Kata dia Pak Cik ni, dia pun terkejut. Dia jawab balik.
wa ghadarati wa fajarati. Aku tipu orang, aku macam-macam dulu macam mana? Qala na'am. Kata Nabi, semua dosa-dosa yang lepas setelah kamu bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat. Dia berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia ambil tongkat dia pun pergi. Biasanya orang Arab ni, orang Badui ni, dia tak banyak keren lah dia, tak banyak. Dia mari jumpa dengan Nabi simple je. Dia kata, ya Rasulullah, saya nak minta dua perkara. Dia kata, apa nak minta? Dia kata, ya Rasulullah, saya nak minta Rasulullah ajar kepada saya satu amalan yang boleh menyampaikan saya ke syurga, menjauhkan daripada neraka. Agak-agaknya boleh buat tajuk ceramah tu. Nah, tajuk kuliah perdana. Jauh syurga, dekat syurga, jauh neraka. Jadi berapa jam Nabi nak ceramah ke pakcik ni? Berapa lama Nabi nak ceramah pakcik ni? Agak-agaknya. Seminit pun nak pergi syurga dengan jauh neraka ni, tak seminit. Satu hari dua malam. Kursus. Apa dia panggil ni? Kursus perdana 2 hari 2 malam. Nabi cakap 2 kata je. Ta'budullah wa la tusyrik bi syai'a. Kamu sembah Allah, jangan buat syirik. Kemudian Nabi ajar rukuk Islam, solat, zakat, puasa. Dia pun angkat tangan pergi. Kita kata simple ya dia punya soalan-soalan. Maka Nabi kita ajar kepada pakcik ni, kamu tinggalkanlah dosa-dosa yang lepas, kamu buat kebajikan, lepas pada ni hidup kamu jadi orang baik. Dia pun bertakbir Allahu Akbar, dia angkat tongkat dia pergi. Allahu Akbar. Karena itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam surah Al-Furqan. Dalam Al-Furqan, Allah Ta'ala sebut, illa man taba wa amana wa amila salihah. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan beramal serta melakukan amal yang soleh. Maknanya bila kita taubat, apa makna taubat? Taubat ni sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama Islam, dia kata taubat itu iaitulah kita tinggalkan benda yang lepas. Benda yang tak baik, yang lepas-lepas kita tinggal. Kemudian kita menyesali di atas perbuatan yang lalu dengan kita berjanji dengan Allah Azza wa Jalla, aku tak akan mengulangi balik. Itu syarat nak taubat. Dan kita kena ingat, lepas pada bertaubat, tak semesti orang kata jadi malaikat. Oh, dia ni tak ada dah. Dia pergi Mekah dah baru ni. Dia taubat dah. Kemudian balik-balik, tak jadi malaikat juga. Adakah taubat dia itu tidak diterima? Itu soalan. Banyak orang ni kata, Tuhan tak terima taubat dia ni. Kita kena ingat, syarat nak taubat, apabila telah memenuhi kriteria dia, menyesali yang lalu, berazam untuk tidak mengulangi balik yang akan datang, kan? Maka pada ketika itu, apa kita kata? Pada ketika itu, insya-Allah Allah Ta'ala dah terima, dah qabul dia punya taubat. Sebab apa dia qabul? Sebab cukup syarat. Tapi kalau dia balik, dia lara semula, berlaku balik benda-benda yang tidak baik, kita jangan kata, dia ni main-main dengan taubat lah, dia taubat lagi. Dia kena ulang balik, dia punya renew balik, dia punya taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab taubat yang tadi selesai, tapi yang baru ni pula kena buat balik. Macam kita juga, tahun ni kita servis kereta. Dah kita berjalan banyak-banyak, rusak. Tahun depan masuk lagi servis balik. Begitulah hidup manusia ni, selagi tak habis nyawa, maka kita kena sentiasa mengulangi balik apa yang yang sepatut kita buat. Jadi dalam isu ni, kita kena ada dua. Satu, sifat khauf, takut pada Allah Azza wa Jalla. Aku ni tak berani buat benda-benda yang tak baik. Sebab apa tak berani? Nanti mati waktu kita duduk buat benda yang tak baik, macam mana? Itu di antara motivasi kenapa kita tak berani buat maksiat, sebab kita tak tahu waktu mati kita bila. Sekarang ni orang suka sangat viral cerita-cerita orang mati. Tak? Orang ni mati sujud, orang ni mati tengah menyanyi, orang ni mati tengah melompat. Waktu kita share video tu, kita terasa macam mana? Waktu kita share video orang mati dalam keadaan baik, kita mesti rasa nak mati baik tak? Tapi yang kita share waktu orang mati tak baik, masih macam mana? Tak rasa takut? Kan jadi macam ni kan? Tak. Aku juga jadi. Ketika itulah menimbulkan keinsafan sepatutnya. Sebab tu dia kata, kita duduk dalam keadaan al-khawf, kena ada rasa takut. Kan mati masa ni, dalam perjalanan ni, tempat kita nak pergi benda tak baik, kan macam-macam kan boleh jadi hari ni. Kita bawa kereta ikut peraturan JPJ, tapi orang lain belum tentu ikut peraturan. Kita yang jalan slow-slow, mari pemandu mabuk,
langkah mati juga. Maka sifat takut itu mesti ada. Yang kedua, sifat mengharapkan Allah Azza wa Jalla ampun tu kena ada. Jadi kalau kita tidak, kita kata sangat berbahaya, iaitu apabila orang ini terlalu berani langgar perintah Allah dengan alasan Allah Ta'ala Maha Pengampun. Tak boleh. Cuma kalau kita rasa kita bersalah. Dalam ilmu yang kita belajar dipanggil ilmu mengenali Allah Azza wa Jalla. Kita nak kenal Allah, di antara cara nak mengenal Allah, kita kenal dengan apa? Macam mana kita boleh kenal Allah? Ya? Melalui sifat Allah. Melalui nama-nama Allah. Ingat ke tidak? Kalau kita tanya nama Allah. Kalau orang tanya, berapa? Ingat 99. Betul? Tapi kalau nak hitung boleh? Sebab kita diajar waktu ada perhimpunan duk tengok ke skrin. Nah, kalau semua staf kita dipaksa hafal belakang, ingat tak ingat? Rasa boleh ingat tak? Ni skrin. Oh Allahul ladzi bangun beri tak apa baca-baca. Sudah baca sudah. Dalam nama Allah ada semua jenis ada. Bila seorang yang berdosa, Allah Taala kita baca Al-Ghaffar, Ar-Rahim, Allah Taala Maha Pengampun, Allah Taala Maha Kasihan Belas. Kita rasa kita ada ruang untuk beristighfar, bertaubat. Tapi bila kita nak buat benda yang tak baik, kita kena ingat Al-Jabbar, Al-Muntaqim, Zal Jalali. Ingat Allah Ta'ala itu Al-Azim, yang Maha Agung. Al-Aziz, yang gagah perkasa. Itulah yang menyebabkan kita tak berani lawan Allah Azza wa Jalla sebab nama-nama dia lengkap. Kena belajar ilmu tentang salah satu daripada ilmu untuk mantapkan mengenali Allah Azza wa Jalla, kita kena belajar ilmu Asma'ul Husna. Carilah mana-mana ustaz yang boleh ajar, boleh kuliah kepada kita, dia panggil kuliah Asma'ul Husna, mengenali nama Allah, bukan sekadar untuk dilagukan dalam majlis-majlis resmi, tak, untuk dihafal. Sama juga dengan isu nama sifat Allah. Tapi malangnya hari ini sifat Allah Ta'ala jadi apa? Bila bicara sifat Allah, apa jadi? Jadi kelahi. Yang ni tuduh orang tu yang macam-macam. Sedangkan sifat Allah Ta'ala itu untuk kita takut pada Allah. Ada di kalangan ulama salaf, kalau tak silap saya, Al-Fudai Ibn Iyad, dia kata, datuk kita, nenek kita ajar kepada kita 3 sifat Allah. Tak payah 20, 3 ya. Allah mendengar, Allah melihat, dan Allah mengetahui. 3 sifat. Kalau kita tahu Tuhan mendengar, boleh tak kita cakap-cakap lagi benda-benda yang tak baik? Tak boleh sebab Tuhan dengar. Kalau kita tahu Allah Ta'ala melihat, boleh tak kita ambil benda orang? Tak boleh. Kita tahu Allah Ta'ala Maha mengetahui, boleh tak kita fikir nak buat benda yang tak baik? Itulah yang dikatakan nama Allah dengan sifat Allah Ta'ala itu perlu diletakkan dalam hati kita, biar dia terpahak dalam hati. Itulah yang dikatakan sifat dan nama Allah yang menjadi tanda kita nak kenal Allah. Kemudian kita kenal Allah Ta'ala melalui makhluk yang ada di sini, langit, bumi. Ana baca dalam ilmu tadabbur Quran, dia kata Tuhan sebut banyak dalam Quran ni 3 benda makhluk yang disuruh kita tengok. Langit, bumi, hujan. 3 ni memang menjadi satu agenda besar. Bila tengok langit, besar dia punya duduk. Kita berasa jauh. Itu bukan alam kita, itu alam atas. Bila tengok bumi, dekat dengan kita. Bila tengok hujan, itu dia panggil hujan itu menjadi tanda kehidupan kita. Mula-mula pokok tu kering, kita tanam biji yang tak ada, yang mati. Daripada biji yang mati jadi hidup. Lepas pada hidup dia kering balik, mati, tanam yang lain pula. Maknanya manusia tu begitulah keadaan. Kita dulu tak ada, sekarang ni ada, lepas ni ada ke tak ada? Tak ada pula. Bila mati. Yang dalam Quran kita ada sebut dulu, ingat. Allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah kalau sebut dalam Quran, aku jadikan hidup, kemudian mati. Mati, kemudian hidup. Sebab apa dalam Quran? Tuhan sebut khalaqal mauta wal hayah. Allah jadikan mati, hidup. Sebab kita ni akan 2 kali mati, 2 kali hidup. Mati yang pertama sebelum dilahirkan oleh mak. Itu dianggap sebagai kematian yang pertama. Belum kita ada dulu, ada ke tak ada kita? Sebelum kita dilahir oleh mak, tak ada. Maknanya kita tidak ada.
Sekarang ni sudah ada. Nanti beberapa ketika lagi kita tak ada. Selepas pada tak ada balik. Itulah kepercayaan kita bahawa kita manusia ni akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada semula selepas tidak ada. Maka al-khawf wal raja', dua perkara yang mesti kita kena ingat. Setiap orang ada perasaan takut dan ada perasaan raja', mengharapkan keampunan Allah Azza wa Jalla. Dua tu kena ada. Kalau takut saja dia akan jadi gila. Kalau mengharap saja dia akan jadi apa? Jadi orang yang tak ada agama. Orang liberal tak tahu apa, tak takut pada Allah Azza wa Jalla, yang menyebabkan dia berani buat segala perkara. Allahu Akbar. Baiklah. Walau macam mana kita. Tajuk yang ketiga, najatul halikin. Orang yang binasa juga dengan sebab dosa dia akan lepas. Dalam hadis yang diriwayat oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi cerita laki-laki yang terakhir masuk syurga. Dengar cerita ni hadis dalam Sahih Muslim. Dia kata seorang laki-laki yang terakhir masuk syurga, dia ni duduk dalam keluar daripada neraka. Duduk di celah tu, tak tahu nak pergi mana. Ada pokok. Mana dia keluar pada neraka tu ada pokok dekat tu. Dia kata, ya Rabbi, boleh tak saya nak pergi duduk kat pokok? Nak pergi duduk dia berbayangan. Nabi kata, maaf. Dia sebut, ya Rabbi, minta dengan Allah. Boleh tak saya duduk bawah pokok? Allah kata, pergi duduk. Tapi ingat, mu jangan minta lagi lepas pada ni. Dia kata, tak apalah, tak minta dah. Bila duduk di bawah pokok, lama-lama dia tengok, pokok depan tu lagi cantik lah. Lama-lama dia kata, ya Rabbi, saya tak minta dah yang lain. Tapi saya nak pergi duduk depan tu. Allah kata, baru ni minta janji dah, tak nak minta. Nak minta sekali ni ya. Dia pergi. Allah izinkan dia. Akhir-akhir sekali dia pergi sampai ke pintu syurga. Sampai ke pintu syurga. Bila dekat ke pintu syurga, dia kata, ya Rabbi, kalau boleh masuk dalam sikit ya. Allah kata, mu janji dah kan, alam tu ahid ni, mu tak minta lain, dah nak masuk dalam tu ya. Maknanya cerita tu panjang. Nabi selalu bagi gambaran kepada kita bahawa orang yang terakhir masuk syurga, dia keluar daripada neraka setelah Allah Ta'ala azabkan dia dengan dosa-dosa dia yang lepas. Jadi manusia ni ada tiga kumpulan. Yang pertama, masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Yang kedua, dia masuk syurga dengan hisab. Tapi hisab pula berbagai-bagai. Di antara doa yang Allah Ta'ala sebut, yang kita kena minta, iaitulah fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ada orang yang masuk syurga dengan kira-kira hisab yang terlalu simple. Mudah ya, macam kita lalu depan custom. Kalau kita boleh buat bandingan, kalau ada pegawai custom sini. Ada. Kita lalu buat custom, tidak dia ada lorong hijau, ada lorong kena buka. Ada ke tak ada? Dia ni barang banyak ni, buka. Kalau kita kena buka beg, rasa macam mana? Memang kita beli barang banyak sungguh. Rasa sedap hati tak sedap hati? Tak sedap tak. Kena dah lah kali ni. Kata dia Nabi, man nuqisal hisab uzib. Orang kena tanya ya, macam kena azab dah. Buka barang, takut. Ada orang yang hisaban yasira, dia tengok je, scan. Sekarang ni pakai scan kan? Scan masuk dalam custom, tengok, pergi ya. Itu dia panggil hisaban yasira. Ada orang yang lorong hijau. Lorong hijau tu dia masuk gitu. Bidun hisab wala azab. Tapi ada orang yang kena buka barang-barang dia. Maknanya, ada orang yang ke syurga tanpa hisab. Ada orang yang ke syurga setelah dihisab. Orang yang kena hisab pula hisaban yasira, hisab yang mudah, yang ringkas. Dan ada yang dihisab dengan perhitungan yang cukup berat. Kita berdoa kepada Allah SWT, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya Allah, hisabkan kami dengan hisab yang mudah. Perhitung, lalu je. Tanya gitu, jelingnya tengok. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Ada orang kata, boleh ke kita nak minta doa masuk syurga tanpa azab, tanpa hisab? Itu lagi baik kita minta. Tetapi Allah Ta'ala yang maha berkuasa, dia boleh beri pada siapa yang dia kena beri. Kemudian ada hisab yang mudah. Ada hisab yang payah. Jadi yang payah kita tak nak.
Kemudian ada orang yang tak lepas. Terpaksa kena masuk neraka dulu, na'udzubillah. Kemudian daripada neraka itu dikeluarkan di masyiatillah dengan kehendak Allah Taala. Orang ni dia panggil dalam syurga jahannamiyyin. Kalau bahasa kita kat banduan, orang pernah masuk neraka, na'udzubillah. Kita jangan duk mikirlah. Tak apalah kalau macam tu kat ustaz, masuk neraka sehari dua pun beres dah. Nah, atas dunia ni kita kaya, tipu orang macam-macam, kita punya scam macam-macam lah. Kita kata jangan duk mikir. Tuan-tuan tak usah duk fikir nak masuk neraka dulu sehari dua, lepas tu nak keluar. Jangan. Yang kita fikirnya macam mana? Allahumma ajirna minan nar, kita tak mau disentuh oleh api neraka. Ni ada orang duk main-main, tak tahulah dia salah faham rasa. Bila jumpa ustaz dia kata, ustaz, jangan lupa saya, jangan lupa cari saya. Pernah dengar orang cakap macam tu? Oh, pernah juga berpesan. Jangan pesan. Bahaya tu. Jangan lupa cari saya. Saya gitu, cari kat mana? Kalau pergi Mekah saya cari kat Kaabah ni, awak nak cari kat mana? Dia kata, ustaz, carilah saya. Cari kat mana? Dia suruh cari dalam neraka. Ayat ni ayat tidak positif. Kenapa pesan kau ustaz nak suruh cari dalam neraka? Awak nak masuk? Nak. Kita kena doa, ya Allah doakan ustaz, kita dapat bersama dalam syurga. Itu baru ayat yang betul. Jangan duk cari senang. Cari saya. Banyak kali orang, kita ada banyak kali tegur dia tu, ustaz cari saya ya. Kata kita cari kat mana? Dia pun sengih tak tahu nak jawab. Kata nak suruh cari tu kena bagi tahu lokasi. Dia cari dalam neraka. Kata astagfirullahalazim. Mu nak masuk neraka? Dahlah orang cakap belakang saya cakap juga. Kita ni tak boleh ikut cakap orang. Kalau semua cakap orang, tak tahu apa kita ni. Kita kena belajar apa benda yang kita nak cakap. Macam zaman dulu, ramai orang doa bila orang kahwin, semoga kekal ke? Tak, dulu zaman dulu. Nak cucu. Cuba tanya pejabat agama, berapa ramai nenek-nenek dengan opah yang bercerai setelah berdapat cucu? Main-main. Bercerai sungguh. Sehingga kawan saya di pejabat agama dia tu, ustaz hantar tolong pesan lah. Bagi tahu tukarlah format doa tu. Sehingga kekal ke dalam syurga. Baru betul. Ni kekal nak cucu. Bila dapat cucu, atuk dengan opah bercerai. Sebab doa awak makbul. Jangan main. Jangan duduk doa makbul gitu. Jangan duduk main. Ustaz cari saya. Lah. Kata-kata ustaz doakan saya. Allah Ta'ala redha pada saya. Dapat masuk dalam syurga. Barulah betul je punya ayat. Jangan duduk main cari-cari. Senang dia ingat. Masuk neraka ni macam masuk banduan di kajang. Jangan gurau macam tu. Tak? Baik. Itulah keadaan tiga manusia. Kita mengatakan rahmat Allah Ta'ala tidak pernah terhenti. Jadi macam mana keadaan orang tengok, kita jangan sekali-kali bila tengok orang tak baik, kita berani confirm. Kita kata dia ni tak ada harapan dah ni. Tak ada harapan dah dia. Ahli neraka dia ni. Tak boleh. Jahat setara mana pun, kita tahu, ya Allah berilah hidayah kepada orang ni. Satu kes, ini cerita dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata, kana rajulaini fi Bani Israel. Dua orang ni berkawan. Berkasih sayang dua orang ni. Kawan rapat. Best friend. Yang seorang ni kuat ibadat. Yang seorang ni banyak buat dosa. Jadi yang ibadat ni sayang kepada kawan dia. Dia nasihat. Aksir. Cukuplah. Cukuplah buat benda maksiat, benda mungkar. Mari kita taubat Allah Ta'ala. Yang kaki maksiat ni pula. Khali ni. Awak perlu beli apa? Kan kubur masing-masing. Ini bahasa orang kain ni kubur masing-masing. Tak, awak ni susah apa tak kubur masing-masing. Dia nasihat lagi, nasihat tak dengar. Akhir kali kawan ni marah. Yang ahli ibadat marah, dia bersumpah. Dia kata, wallahi la yaghfirullahu laka abada. Demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa awak selama-lamanya. Berani dia bersumpah. Maka ketika itu, Allah SWT berfirman. Tuhan kata, Tuhan marah. Tuhan kata, siapa di kalangan kamu yang berani melanggar kehendak Allah Azza wa Jalla. Berani dia bersumpah, Tuhan tak ampunkan dosa orang ni. Jadi kita kata itu satu perbuatan yang cukup salah. Bila kita tengok orang buat dosa, kita tidak minta ampun untuk dia, kita tidak doa untuk kebaikan untuk dia, tapi kita pangkah dia, kita kata orang ni confirm neraka. Na'udzubillah. Jadi dua-dua kita tak boleh. Confirm neraka pun tak boleh, confirm syurga pun tak boleh. Yang bolehnya kita berdoa, ya Allah, masukkan orang dalam syurga. Ya Allah, jadikan sahabat kita yang mati ni ahli syurga. Itu doa. Oi ustaz, confirm. Sedap dia punya ayat. Dia mati tengah sujud. Kita kata tak boleh confirm lagi. Ketika seorang sahabat Nabi nama dia Uthman bin Maz'un mati, sahabat Nabi berhijrah. Kalau kita tengok secara fizikal, manual ini, memang dia ahli syurga.
Jadi sahabat Nabi kata, ya sukanya dia, Allah Ta'ala beri kepada dia. Nabi kata, mu tahu mana? Nabi kata marah. Mana awak tahu? Sahabat ni terkejut, ya Rasulullah salah ke? Nabi kata, aku pun tak tahu ke ada mana kecuali diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau Nabi pun larang sahabat-sahabat yang berkata demikian, bagaimana kita berani berkata orang ni ahli syurga, dia ahli neraka? Kita kata jangan mensyurgakan orang dan jangan menerakakan orang. Yang kita naknya mengharapkan ahli neraka itu jadi baik, mati dengan husnul khatimah, mengharapkan orang yang kita harap syurga itu memang layak untuk ke syurga. Sekian setakat itu dulu.